Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan tengok kepada chapter 1, Stress and Strain, tegasan dan juga terikan. Tegasan dalam bahasa Melayu, terikan dalam bahasa Melayu lah untuk strain. Kejap. Okay. Jadi, chapter overview-nya adalah untuk describe and analyze the problem related to stress and strain on element and member, deflection, torque for beam and critical load for column. Jadi, dalam dalam mechanic of material ni, kita akan belajar beam dan juga column. Jadi, di sini diingatkan, di sini adalah LOD2, PLO2, C3. Kita akan lebih melihat kepada awak punya kognitif. Jadi macam mana awak nak menyelesaikan masalah, macam mana awak nak differentiate different types of stress yang kita akan belajar nanti. Mukadimahnya kita ada 3 lah stress, normal stress, shear stress dan juga bearing stress. Tetapi saya rasa kita akan cover 2 sahaja di sini, iaitu normal dengan shear. Bearing ni kalau ada masa nanti saya jelaskan juga apa itu bearing. Bearing ni tegasan galas, iaitu lebih dihurai lanjut dalam geoteknik. Tak silap saya kalau saya salah, maafkan saya lah. Okay. Kemudiannya, to understand the stress and strain relationship, dia pun ada hubungan juga. Hooke's law and Poisson ratio. Okay. Tetapi yang kedua ini, understand the stress-strain relationship ini, kita akan cover dalam chapter 2. Jadi untuk chapter 1 ni hanyalah untuk differentiate and solve a simple mathematical problem related to normal stress and shear stress. Simple saja. Okay, bear with me. Okay, ini adalah orang kata unit-unit asas yang biasa kita akan tengok. Yang ini adalah yang biasa ditengok lah kan. Jangan lupalah 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter square. Okey, apabila kita bercakap tentang mechanic of material, apa itu mechanic of material? Dia adalah study. Dia adalah satu pembelajaran di mana nak cari, nak tahu hubung kait antara external load dan juga internal load. Sebelum ni, dalam static dynamic, kita hanya sebut pasal daya sahaja. Betul? Daya A turun ke bawah, daya B sengit, ada moment, itu adalah daya. Tetapi apabila dah masuk ke mechanic of material ni, awak dah kena pandai membezakan external load dengan internal load. Sebab mechanic of material ni lah, dia macam awak hantar kereta kepada mekanik. Sebab awak tak tahu pasal kereta ni. Contoh, kalau perempuan biasalah tak pandai pasal kereta ni kan, kita tak tahu pasal kereta, tiba-tiba bunyi kokek kat kereta kita. So kita hantar ke mekanik. Kenapa hantar ke mekanik? Sebab mekanik lebih tahu isi kandungan kereta itu. Dia dengar bunyi ting 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 tu, dia tahu ini rosak. Macam tu juga mechanics of material, dia adalah study antara hubung kait external load dengan internal load. Jadi agak susah untuk digambarkan secara lisan di sini macam mana internal load itu berada, macam mana dia. Awak kena imagine. Use your imagination. This is the time where you need to use your imagination at the fullest. Okay, tapi nantilah saya cari juga satu video yang saya cakap The Efficient Engineer YouTube tu kan, dia ada buat pasal stress and strain animation. Jadi mechanics of material itu adalah study antara hubung kait external load dengan internal load terhadap sesuatu material. Jadi bila kita cakap pasal hubung kait ini, awak perlu tahulah dia ada beberapa jenis deformation disebabkan oleh external load, apa yang akan berlaku kepada sesuatu objek itu. Salah satunya adalah tension, elongation lah. Apabila berlakunya tension, dia akan berlaku pemanjangan. Okay, dan compression apabila shortening apabila dia berlakunya compression. Kita menekan spring tu kan, kita menekan sasoba tu, absorber kereta tu, bila ada beban dalam kereta tu. Kita ni belajar mekanik material ke apa? Okay, jadi kita akan berlaku pemendekan. Macam tu juga dengan bending, moment, rotation, torsion. Perbezaan antara bending dengan torsion adalah rotation dengan twisting. Twisting tu macam awak memulas kain kan, memerah kain.
Jadi itu adalah twisting. Tetapi kalau kita bend, kita orang kata apa, bendkan benda tu, macam beam lah, bend, itu adalah bending sahaja. Torsion dengan bending adalah dua perkara berbeza. Okay, ini adalah semata-mata untuk mengingatkan saja, walaupun saya rasa saya dah bagi tahu dalam static dynamic, apabila ada dua force yang menarik, okay, satu objek yang warna biru itu, awak imagine satu objek, kita menarik di hujung atas dan di hujung bawah, ataupun di hujung kiri dan di hujung kanan. Jadi kalau kita menarik benda itu, elemen itu, dia akan elongate, dia akan memanjang. Okay. Berlawanan pula dengan compression. Bila kita menolak di hujung kiri, di hujung kanan, atau di hujung atas, di hujung bawah, kita menolak ke dalam objek itu, dia akan berlaku pemendekan. Bila kita cakap pasal tensile, dia akan berlaku pemanjangan, kan? Kalau kita tengok daripada segi orang kata vertikal lah, objek itu vertikal, dia akan berlaku elongation on y-axis, tetapi berlaku pemendekan di x-axis. Dia macam kita nampak sesuatu benda tu bila dia tinggi, dia macam kurus, slim je. Gitulah lebih kurang, kan. Yang warna merah dot ni, ini adalah original shape of the element, of the object. Jadi berlaku pemanjangan di y-axis, atas dan bawah, tetapi berlaku pemendekan kiri kanan untuk objek tersebut. Okay. Berbeza songsang dengan compression, apabila dia berlaku shortening on y-axis dan berlaku elongation di x-axis. Ni macam kalau awak bertambah berat, kan, dia dapat macam kontot macam pendek, jadi mengembang gitu. Bahasa kasarnya lah, bukan body shaming ke apa ya. Cumanya macam tu realitinya. Jadi berlaku pemendekan di y-axis dan berlaku pemanjangan di x-axis. Okey, macam yang saya cakap tadi, dalam chapter ni 1 and 2, dia ada dua saja equation, iaitu stress dan juga strain. Stress, sigma is equal to P over A, iaitu force over A. Unitnya Newton lah, Newton untuk force per dengan area. Tak kisahlah, ini meter square ni adalah default, and you all jangan anggap dia kena meter square. Tak semestinya kena. Dia boleh jadi inci square, dia boleh jadi mm square, dia boleh jadi cm square, as long as it is length square. Jadi diingatkan sekali lagi, stress, tegasan, adalah sigma is equal to P over A. Akan diberi dalam final tu, cumanya perbezaannya macam cakap tadi lah, differentiate the type of stress, differentiate the normal stress versus the shear stress or bearing stress. Okay, so ini je equation dia. Nanti kita akan tengok. Strain pula pun ada satu juga, iaitu epsilon is equal to delta over L. Epsilon is equal to delta ni adalah pemanjangan ataupun pemendekan per dengan original length. Okay, unit je adalah meter per meter, jadi dia tak ada unit sebenarnya. Ini boleh potong. So strain ini kita boleh leave it as meter per meter, or you can leave it as unitless. Bagi je value 0.5, 0.4, 0.4123 boleh. Okay, tetapi kalau awak berikan unit Newton per meter square ke strain, salah. Okay. Beza antara normal stress dengan shear stress adalah di mana awak nak ambil force dia. Dua-dua ni force, P dengan V tu adalah force. Tetapi untuk normal, sigma is equal to P over A. P ini adalah normal force. Macam mana pula normal force tu? Okay. Shear ini adalah tau is equal to V over A. V ini adalah shear force. Okay, macam mana nak bezakan Normal itu, normal adalah perpendicular. Boleh saya cakapkan begitu. Perpendicular to the surface area. Sebagai contoh, ini A, B, C, D. Kita nak surface area yang warna kuning ni. Dan berlakulah normal force
katakanlah di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah A, B, C, D punya surface, punya permukaan. Okey, katakanlah nak bagi juga sini 10 cm, ini adalah 10 cm. Jadi dia punya area sama dengan 100 cm square lah kan. 100 cm square. P ini sama dengan 10 lagi ke? P itu kita bagikan dia sebagai 20 kilonewton. Jadi, katakanlah soalan tanya, determine the average normal stress for the ABCD surface. Sigma is equal to P over A. Dia cakap apa tadi? Average normal stress. Average normal stress. Untuk surface ABCD, area dah tahu 100 cm square. P ni 20 kilonewton. Jadi dapatkanlah harga pula. Dapatkanlah dia punya sigma sama dengan 200 Newton per cm square. Ini yang saya katakan, tak semestinya meter. Janganlah nanti awak rasa perlu tukar kepada meter square. Kalau nak tukar boleh, tetapi leave it dalam tinggalkan dalam cm square pun dah cukup. Sebab apa saya kata tadi, sigma is equal to P over A. P ini adalah force per dengan area. Area ni awak tahu, panjang darab panjang kan. Jadi length square. Tak kisahlah length ni dalam inci, cm, mm, meter, kilometer, kilometer square boleh. Tetapi kilometer ni tak logik lah. Kita biasa gunakan meter, mm, inci, cm. Okay. Okay. Itu kalau kita bercakap pasal normal, iaitu perpendicular. Saya ulang normal stress adalah perpendicular. Kenapa saya perlu ulang Awak boleh je rewind. Okay. P untuk normal stress adalah normal to the surface area. Normal to the surface area bermaksud ni surface area dia. Kemudian force yang normal itu adalah perpendicular to the surface area. Macam moment jugalah. Moment is equal to F darab L. L adalah distance yang perpendicular to the pivot and then to the, saya dah lupa, force. Okay. Tetapi di sini surface area kita adalah ABCD dan ada force yang bertindak di permukaan perpendicular. Jadi kita ambil lah 20 kilonewton ni. Okey. Tetapi apabila soalan tanya dia nak cari shear stress. Shear stress untuk permukaan ABCD. Shear itu adalah rijih, iaitu parallel to the surface area. Yes, parallel to the surface area. Kalau tadi perpendicular, shear ini adalah daya rijih, daya yang parallel to the surface area. Kalau tak ada lah. Jadi, tau is equal to 0. There is no shear stress on ABCD surface. Okay. Akan tetapi, kita lajakkan soalan ini. Ni ABCD kan? Ni BC, FD, FG. Okay. Surface area-nya hanya di sini sekarang. Kat tepi ni. Jadi, kita boleh ambil nilai tau untuk surface BCFG. BCFG adalah sebanyak 20 kilonewton per dengan 100 cm square. Beza antara kuning dengan yang warna merah ni adalah kita nak tengok dia adalah normal ataupun shear. Okey, sekali lagi diingatkan, shear itu adalah parallel to the surface area. Kalau tengok nilai 20 ni, kalau kita lajak ke sini kan dia ke bawah, parallel to the surface area. Gitu. Jadi kita boleh guna 20 kilonewton per kilonewton itu sebagai force V dan 100 cm square itu adalah area. 100 cm square ni 100 lah, sebab sini kan 10, sini 10. Jadi sini pun 10, sini pun 10. Sama lah kan. Gitu.
Okey, dia adalah cube. Itulah dia. Macam mana kita nak membezakan normal dengan shear? Okey. Tadi kan saya ada sebut dalam contoh yang dekat whiteboard tadi, dia kata average normal stress. Kenapa dipanggil average? Di sini sebenarnya satu force tu yang awak tengok 20 kN tu tadi, apabila kita kenakan daya terhadap sesuatu surface, dia bukannya adalah satu point load, tak begitu je. Satu point load yang kita nampak 20 kN itu adalah sebenarnya daya paduan. Okey, macam yang kita belajar daripada static dynamic. Dia sebenarnya dalam satu surface, dekat satu permukaan, dia banyak daya exerted by that surface area. Okay, jadi takkan kita nak cari setiap satu ni dia punya normal stress. Satu normal stress yang pertama, normal stress kedua, normal stress tak logik, banyak cerita tu. Jadi kita ambil sebagai satu daya, satu P sahaja. Jadi kita namakan dia sebagai average lah. Average for this surface area. Bukannya kita cakap okey satu axial load tu bertindak pada satu point tu, macam tu je, bukan. Okey, kita ambil sebagai satu average. Okey. Okey, example yang pertama. A galvanized pipe has a constant diameter sekian-sekian. Nak baca lah. Di sini saya nak tekankan perbezaan antara pipe dengan rod. Pipe ini, kalau soalan kata pipe, dia ada hollow. Macam ni. Pipe lah pipe. Bergetah pipe, straw, itu adalah pipe. Tetapi kalau dia kata a galvanized rod, bermaksud dia padu. Okey, jadi sekarang dia nak apa? Dia nak determine the normal stress in the pipe. In the pipe yang warna hijau ni. Bukan yang warna putih tu. Kenapa awak nak tahu stress yang warna putih tu? Dia kosong, lohong. Awak nak tahu yang ni, yang berwarna hijau. Okey. So sekarang soalan dia kata dia nak sigma average normal stress is equal to P over A. Macam yang saya pesan, kalau tak tahu mana nak bermula, awak sekurang-kurangnya tahu. Determine the average normal stress. Average normal stress is equal to sigma is equal to P over A. At least awak tahu dia punya equation. So you start from there. Jadi, sigma is equal to P over A. So, sekarang force sama dengan negatif 60 kN lah. Kenapa negatif 60? Sebab dia menolak daripada kanan dan menolak daripada kiri. Yang macam kita belajar tadi, kalau ada penolakan daripada kedua-dua sisi, dia akan berlaku pemendekan, jadi dia akan jadi negatif. Per dengan area. Area sekarang, kalau kita besarkan dia nak yang ni, yang in the pipe. Kita tak nak yang hollow ni, dek. Buat apa nak tahu stress yang hollow? Memang tak ada stress lah kat situ. Sebab dia ruang angin sahaja. Yang ada pressure je dalam pipe. Tapi kita nak tahu yelah dalam pipe ni lah. Bukannya dalam yang ruang kosong itu. Jadi, keseluruhannya adalah 40 mm. Yang thickness ni adalah 10 mm. Macam mana nak cari sigma apa? Pi 40 tolak dengan 20 per dengan 4, iaitu bulatan. Luas bulatan. Area kan? Area ni area bulatan, dek. Ni, pipe ni bulatan. So, area bulatan adalah pi d square over 4 ataupun yang biasa guna pi r square. Saya rasa lah awak biasa guna pi r square kan. Tapi saya biasa guna pi d square over 4, tak jadi masalah lah. Square kedua-duanya dulu. Sebab awak cari dulu luas bulatan keseluruhan yang padu 40. Lepas tu awak tolak yang ni, yang kecil ni lah, yang ni. Awak tolak yang ni. Jadi kalau sini 10, sini 40, berapa yang ni? Pada-pada tengoklah, dek. Yang ni kita kena kemahiran kebat. Kalau sini keseluruhan ni 40, jadi yang sini adalah 20. Jadi bila sini 20, sini 10, sini mestilah 10 juga, betul tak? Jadi 10 dengan 10 diameter dia 20 lah.
Ni 20. Sebab tu kita buat 40 square tolak 20 square. Kita cari dulu keseluruhan yang besar ni 40 mm. Kemudian kita tolak dengan yang kecil ini. Barulah kita dapat yang the remaining, yang hollow, bukan hollow, sorry, yang berwarna hijau itu. Okay, so area dia punya normal stress adalah negatif 0.064 kilonewton per dengan mm square. Okay, settle. Kalau untuk rod, perkara yang samalah. Contoh rod ini diameter dia, kita bagi diameter sama dengan 25 mm. Simple sajalah. Dia akan jadi sigma is equal to P over A sama dengan negatif 50 kilonewton per dengan area rod sama dengan pi darab D square 25 square per dengan 4 sama dengan berapa? Negatif 0.10102 kilonewton per dengan mm square. That's it. Tak perlulah ada penolakan apa semua tu. Sebab kita kata rod ini padu. Jadi kita cakap find, determine, calculate the normal stress for the rod. Semua di surface ini. Okay, baik. Okay, kita teruskan. So, example kedua, aluminium rod. Ini pun aluminium rod subjected to compression force. Sekian-sekian. If the maximum allowable stress for aluminium is 100 Newton per mm square, ini square ke atas, determine the size of rod that is safe to be used. Katanya, dia beri allowable stress untuk rod ini adalah sigma sama dengan 100 Newton per dengan mm square. Sekarang dibagi sigma. Kita nak tahu berapa dimension untuk size dia. So, bermaksud awak tahu sigma is equal to P over A. P telah diberi. Area ni, dia nak tahu berapa area, berapa dimension, berapa diameter untuk rod ini. Okay, rod area kan, berapa dia punya diameter. Jadi area lah, kita nak kena cari area dulu lah, baru kita dapat diameter. Sebab area rod sama dengan pi d square over 4. Kita nak cari d, kita reverse. Sekarang kita reverse. Baik, jadi normal stress dia adalah sigma is equal to P over A, di mana must be less or equal than 100 Newton per mm square. Allowable, dia tak boleh lebih. Maksud saya P over A itu, P over A ini tak boleh lebih daripada 100 Newton per mm square. Sebab dia allow sampai 100, dia boleh bagi sampai 100 Newton per mm square saja. Jadi kita nak kena wujudkan ni, signage ni, bukan lagi sama dengan dia. Dia akan jadi lebih kecil ataupun sama dengan 100 Newton per mm square. Itu P adalah 50 kilonewton per dengan area lebih kecil atau sama dengan 100 Newton per dengan mm square. Jadi bila kita susun atur balik, benda ni, dia akan jadi area lebih besar atau sama dengan 50 kilonewton per dengan 100 Newton per dengan mm square. So, kita akan dapat 500 mm square. Saya tak ingat saya mana nak kira. Kira lah ya. Betul lah tu kot. 500 mm square. Area must be greater or equal than 500 mm square. Area itu adalah pi d square over 4 greater or equal than 500 mm square.
D, susun atur lah balik. Bila kita susun atur balik, pi d square over 4 must be greater or equal than 500 mm square. Awak susun atur balik jadi D sama dengan 500 darab dengan 4 bagi dengan pi square root. Jadi kita akan dapatlah 25.2. Maka diameter untuk rod itu mesti lebih besar atau sama dengan 25.2. Logik tak? Sigma is equal to P over A. Semakin kurangnya A, semakin tinggilah sigma. Semakin tinggi P, semakin tinggi sigma. Semakin tinggi dia punya stress. Okay. Berkadar songsang. Sekiranya diameter awak lebih kecil daripada 25.2, bermaksud stres ini sepatutnya akan jadi lebih besar. Awak lebih sakit kaki apabila seseorang itu yang memakai heel pijak kaki awak daripada orang yang pakai flat shoes pijak kaki awak. Betul tak? Jadi surface area yang tinggi akan memberi kesan stres yang lagi tinggi. Simple. Okay, next. Shear stress. Shear stress ini daya Ricci. Bila kita bercakap daya Ricci, yang paling simple adalah bila awak gesilkan kaki awak dengan lantai. Dia bunyi geseran tu kan, itu adalah Ricci. Sebab apa? Surface area antara lantai dengan kaki awak adalah bersentuhan. Okay. Kalau awak nak kata normal stress pula normal force, itu adalah bila awak stomp. You stomp the floor. Maksudnya berjalan angkat kaki macam hentaman gitu. Itu adalah normal. Tapi bila awak berjalan bergesil antara kasut awak dengan lantai, itu adalah shear. Jadi untuk membezakan antara normal dengan shear ini, kita bagi perbezaan dari segi dia punya annotation lah. Kalau shear kita panggil tau is equal to V over A. Okay. Ni nak menunjukkan perbezaan antara normal dengan shear. Kalau normal, F ni normal to the surface area lah, yang bahagian atas ni. Kalau shear, di tepi itu dia. Di antara permukaan AB tu kan. Ni AB dengan CD berlaku shear Ricci. Alright, so kita ada single shear ataupun double shear. Biasanya single shear ni kalau kita tengok dua lapis kayu. Okay, ni biasa kita tengok dalam pada skru lah. Dua plate, kita letak satu skru di antaranya. Kita akan panggil dia sebagai single shear. Dan kalau double shear, kita ada 3 lapis. Ni saya rasa sudah cover pun. Untuk example 2.3 ni, 2 dalam 1, iaitu normal stress untuk section AA dan juga shear stress untuk section BB. Jadi awak boleh tengoklah macam mana nak selesaikan masalah ni. Saya rasa okey je ni. Calculation pun telah diberi. Extract information, normal stress macam mana, and then kita nak cari section BB macam mana pula dapat. Ini saya kena ubah sikit ni supaya nanti awak nampak sikit. Okay. Alright. Okay. Example 2.4 ni saya nak awak belajar sendiri juga. Okay. Dikebat sikit lah. Sebab apa? Sebab awak perlu tahu macam mana nak leraikan 3000 Newton itu. Dan dia ada 1, 2, 3 surface. Kalau tengok pun dua soalan, the average compressive stress along the smooth area, bermaksud kita ignore the friction. Apabila ada dua blok, apabila ada dua permukaan yang bersentuhan, dia mesti ada friction. Tetapi kali ini kita ignore. Kita cakap smooth area tu bermaksud kita ignore the friction. Kalau tak, awak kena guna F is equal to nu K. Yang lagi tak dalam dalam static dynamic friction kan. Tapi sekarang kita ignore. Jadi average compressive stress along the smooth area contact defined by AB. Saya nak highlight kat sini compressive stress. Jangan buat tak tahu pula dek. Kita belajar normal stress, shear stress. Tetapi ni apa benda ni compressive stress? Tensile dengan compressive.
shear tak ada rasanya. Okay, bila kita cakap pasal normal stress, dia ada dua dah, sama ada dia positif ataupun negatif. Negatif berlaku apabila benda itu kompresif. Kalau dia positif, tensile. Maksudnya dia terus menjurus lah. Average normal stress sebenarnya. Tapi di sini dia bagi tahu, okey, memandangkan 3000 Newton ni menolak ke bawah, menekan benda ni, jadi dia akan jadi kompresif. Okay, tak ada beza pun. So, satu dia nak average compressive stress along the smooth area contacted by defined AB and BC. Okay. Kemudian yang kedua, average shear stress along the horizontal plane defined by EDB. Oh, kat bawah ni pula. Baik. Saya buat kat sini lah untuk bagi awak nampak. Kasih ni. Sebab saya kadang-kadang keliru juga, saya faham kat sini student tak nampak kan. So, saya cubalah saya cuba. Dengan online pula ni, macam mana nak memahamkan you all. Kejap sis cuba tepilah. Okay, dia kata tadi contact defined by AB ni, AB area macam hidden lah juga. Awak janganlah kata duduk atas, tak ada. Blok A pula dah. Ni kan blok A, B, C, D ni. Ni. Hidden. Dia hidden line. Gitu. Jadi, antara sabar. Ini blok A, ini blok B, ini blok C. Antara blok A dengan blok B ini bersentuhan di surface area ni, yang warna hijau tu. Duduk di dalam lah, awak tak nampak sebenarnya, tapi berada di dalam. Okay, itu dia nak cari yang itu pertama. Yang ni pertama lah. Yang kedua, kita tukar colour. Biru. Okay. BC. Yang kedua, bersentuhan antara B dengan C ni. Tak nampak tu. Tak nampak. Ini kuning. Okay, B dengan C. Bermaksud ke sana. Gitu. Nampak tak? Nampak kan? Tu saya kata kena use your imagination sikit lah. Okay. Antara blok B dengan C pula. Berlaku persentuhan. Antara surface area BC apa benda lah, tapi surface area yang B. Okay, nampak? Itu yang kedua dia nak. Masih lagi normal, tetapi itu yang kedua. Surface area yang kedua. Soalan yang kedua, average shear stress along horizontal. Pink. EDB sehingga habis. Kejap. Sorry. Bukan. EDB. Maksudnya di sini sahaja. Gitu. Ini surface area ketiga, iaitu contact between block A and block C. Cuba imagine Okay. Jadi 1, 2, 3 surface. Yang 1 dengan 2 ini akan ada compressive, average, normal. Sudah semestinya awak kena lukis dia punya free body diagram. Bila nak lukis free body diagram, jangan lukislah blok-blok tu. Kita lukis free body diagram, iaitu di paksi Y dan juga di paksi X. Di sini ada satu force kompresif, iaitu 3000 Newton. Dengan teorem Pythagoras 5, 4, 3. Bila ada sengit dalam static dynamic, bila ada sengit, awak mesti leraikan dia kepada paksi Y dan juga kepada paksi X. Kita nak selesaikan yang surface A tu dulu. Surface A ini, yang pertama ni, surface yang warna hijau tu tadi, nak ambil force yang mana? Kalau surface dia kalau surface dia menegak macam tu,
mestilah kita nak yang awak tak nampak muka saya. Okey, baik. Okey, surface yang menegak itu. Okey, sabar ya. Bear with me. Okey, surface yang menegak ini sudah semestinya kalau kita nak cari dia punya normal, mestilah force yang orang kata perpendicular to the surface area, betul? Surface area dia yang menegak. So yang mana force yang mana? Fx ke Fy? So saya suruh awak study sendiri kan. So fikirkan sama ada Fx ataupun Fy. Macam tu juga untuk yang kedua. Sama ada nak guna Fx ataupun Fy. Di sinilah yang saya kata nak kena faham tu. Okay, kalau surface area dia menegak, nak ambil yang mana? Yang sama ada duduk di sini ataupun duduk yang di sini. Ini adalah Fy, ini adalah Fx. Ini adalah surface area warna hijau tu tadi. Mestilah kita nak ambil Fx. Kalau kita nak cari yang kedua, saya juga beritahu kan, tak apa. Kalau kita nak cari yang warna kuning tu, kita nak guna Fx ke Fy untuk average. Ini average compressive stress. Kita ambil Fy. Okay. Untuk yang shear ni pula, kita nak ambil yang mana? Okay. Yang kedua tadi. Baik, saya tak nak bagi jawapan. Saya nak awak belajar. Nanti dalam kelas kita tanya. Kita maksud saya tanya. Untuk apa nama tu? Average compressive stress untuk AB adalah 1.8 Newton per mm square. So strain pula. Okay, strain macam yang saya cakap tadi, strain adalah epsilon is equal to delta over L. Pemanjangan ataupun pemendekan per dengan bahagi dengan original length. Tetapi strain pula kita ada dua, shear strain ataupun normal strain. Yang kita akan tengok adalah normal strain. So sama ada dia positif ataupun negatif, sama juga dengan yang normal stress tu tadi, sama ada dia berlaku pemanjangan ataupun pemendekan. Okay, so ini adalah contoh yang pertama untuk strain. A 600 mm bar with a constant cross-sectional area subjected to elongation of 0.15 mm. Calculate the strain value. Bahagi sajalah dek. Epsilon is equal to delta over L. Pemanjangan dia adalah 0.15 bahagi dengan original length 2.5 darab 10 negatif 4. Strain ini biasa ada kuasa-kuasa sebab sebenarnya dia tak nampak pun, dia pemendekan yang amat kecil. Tapi kita tahu dia ada berlaku pemanjangan lah. Maksud saya terikat. Tengok di sini, tiada unit. Okey. So, ini boleh tengok juga sendiri di mana ada satu kabel CV. Kemudian kita nak tahu average normal strain developed in wire BC. Berlaku pemanjangan. Daripada 1 meter ini, dia berlaku pemanjangan berapa? Okey. Jadi, kita ada epsilon is equal to delta over L, di mana delta itu BB dan kita denote lah sebagai BB prime. Kemudian original length adalah BC. Okay. Jadi awak nak kena kira dululah berapa pemanjangan dia. Pemanjangan dia berlaku di sini, berlaku pemanjangan ni B prime. Okay, original BC, berlaku pemanjangan antara BB prime ini. Jadi ini kan teorem Pythagoras, kita boleh kira. Sebab apa dia dah bagi radian? Dia dah bagi theta sama dengan 0.002 radian. Jadi kita boleh carilah berapa pemanjangan yang kecil tu, segitiga tu. Okay, so kita akan dapatlah jawapan seperti berikut, di mana 0.002 radian sama dengan BB prime per dengan 0.5 meter. 0.5 meter daripada mana yang tinggi tadi kan?
Jadi kita dapatlah yang orang kata sudut ni tentang hipotenus tentang sinkostan tu, kita akan dapat pemanjangan dia adalah sebanyak 0.001 meter. Bila nak cari epsilon iaitu strain, original length dia 1 meter. Tu saya kata dia sangat kecil. Tertutup dengan muka saya So jawapan adalah 0.001 unitless. Kalau juga gatal juga nak tulis unit, sebab saya selalu pesan tulis unit kan, tulislah meter per meter, tak mengapa. Okey, sekian, terima kasih untuk chapter 1. Panjangnya. Masuk ke chapter 2.